Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi pada pagi ini kita akan teruskan kelas kita dengan control structure yang kedua. Dalam control structure yang kedua iaitu selection, kita ada single selection, dual selection dan juga nested. So untuk single selection kita dah selesai, kita akan pergi kepada dual selection. Okay, ini untuk sequence, saya lajukan sedikit. Kita tengok mana dual selection ya. Ini single. Okay, ini dual selection. Dual selection. Okay. Okay, ini adalah dual selection di mana kita ada if dan juga else. Kita ada dua statement. Satu condition tapi ada dua statement yang kita akan pilih untuk execute. Okay, tengok dia punya structure dulu. Iaitu dia akan check condition to choose between two statement. If condition is true, perform statement 1. If false, dia akan perform statement 2. So inilah perbezaan dia, kita ada dua statement. Statement 1 and statement 2 untuk dual selection. Ini adalah pseudocode format. Kalau untuk dual selection, if follow by condition, jika condition ini true, kita akan execute statement 1. Else, kita akan execute statement 2. Dan ini adalah flowchart format. Untuk true, statement 1. Untuk false, ada lagi another statement. Okay, ini contoh untuk single selection ke ni? Sekejap Okay, ini adalah dual selection sebenarnya. Saya tukarkan sedikit. Kalau tengok kat sini, ini adalah dual selection ya. Dan ini adalah bukan single if dan ini adalah if else. Okay. Okay, dual selection. If else, the program will display A if mark enter is greater or equal to 80. Or B if mark enter is in between 70 to 75. So ada dua statement, either display A or display B. That's why dia adalah dual selection. Macam mana cara nak menulisnya? Input mark, proses masih lagi determine whether the mark enter is more than or equal to 80 or between 70 to 79. And output kita ada dua, either A or B. Dan ini adalah dia punya pseudocode. Kita read mark. If dalam ni adalah condition. Jika condition ini true, dia akan display A. Dan else, dia ada else dekat sini. Else, jika false, dia akan display B. Dan macam biasa, bila dah habis selection di sini, kita akan tutup dengan and if. Ini adalah contoh flowchart untuk dual selection. Di mana bila kita read mark, di dalam diamond ada if mark more equal 80. Jika true, akan display A. Jika false, akan display B. Walaupun di dalam soalan ini dia ada sebut dua condition ya, or equal to 80 ataupun 70 to 79, tapi kita jadikan dia satu condition sahaja. Kita jadikan dia satu condition sahaja. If mark more equal 80. Jika true, display A. Jika false, akan display B. Okay. Saya teruskan dengan multiple selection ya. Nanti kita akan terus buat soalan dual selection dan juga multiple selection. Ataupun kita panggil sebagai nested if. Dan ini adalah dia punya structure di mana untuk multiple selection dia ada more statement. Kalau single selection ada satu statement, dual selection ada dua statement, tapi multiple selection dia ada more than two statement. Contoh kat sini format dia, if condition 1 dia akan keluar statement 1 jika true. Kalau salah dia akan tanya second condition, dia akan keluar statement yang kedua. Jika salah lagi dia akan tanya lagi. Dia tak ada had, dia boleh jadi banyak.
Okay, kalau kita ada lebih daripada 3 statement, 3 condition, kita akan gunakan multiple selection ataupun nested if. Dan untuk multiple selection, kita akan start dengan if. In between akan ada else. If, nampak je if maksudnya condition. Dan kita akan tutup dengan else. Okay, else tak perlu ada condition. Yang condition bila awak nampak ada perkataan if, dia akan diikuti oleh condition. Dan inilah dia punya general format untuk multiple selection, di mana kalau condition 1 true, dia akan execute statement 1. Jika false, dia akan tanya pula, adakah dia memenuhi untuk condition yang kedua? Kalau betul, dia akan perform statement 2. Jika salah, dia akan tanya lagi, adakah conditionnya begini? Kalau true, dia akan perform statement yang dimaksudkan. Jika false, maksudnya kita akan display last choice kita. Tak perlu tanya lagi condition. Contoh soalan dia, sama juga macam soalan tadi, cuma yang kali ni kita ada 3 statement. A or B or C. Jadi beginilah conditionnya, if mark more equal 80, display A. Else if, ada if, kita tanya lagi markah dia, display B. Else, untuk else tak perlu tanya, terus akan display C sebab kita ada 3 choice sahaja. Yang last choice kita akan letak else. Okay, dan ini adalah rupa flowchartnya. Macam biasalah, input, condition, kalau true, perform statement yang dia nak paparkan. Jika false, kita tanya next condition. Jika true, kita akan paparkan. Dan jika false, papar lagi C. Okay, ini adalah general format dia. Sample question. Ini adalah untuk single selection. Kalau awak nampak ada satu saja if, maksudnya dia adalah single selection. Satu if, single selection. Okay. Ini untuk jika awak nak cuba buat, boleh cuba. Repetition kita akan masuk sekejap lagi. Okay. Sekarang untuk 2.1 kita dah selesai untuk selection, tapi sebelum tu kita mestilah cuba dulu menjawab soalan. Okay, soalan kita akan proceed dengan exercise yang kelima. Sekejap ya. Cuba tengok exercise yang kelima. Kita akan cuba buat bersama-sama. Exercise 5. Boleh pilih untuk saya 2 soalan lah. Kita cuba 2 soalan untuk exercise 5. Untuk saya tunjukkan. Pilih 2 soalan. Mungkin satu saya tunjuk. Soalan yang kedua kita buat sama-sama. Pilih 2 soalan. Exercise 5. Madam. Ya. Exercise 5 dah buat. Exercise 5 dah buat. Ini, okey. Ya Allah, dah buat. Okey, patutlah dah ada kat sini. So, ini adalah 2 selection dah settle Okey, kalau macam tu kita akan proceed dengan multiple selection. Mana multiple selection Exercise 6. Okay, so 2 selection dah settle, baru perasan ada kat sini 2 selection dah buat. Okay, bagus. Kita akan buat untuk multiple selection. Okay, pilih 2 soalan untuk multiple selection exercise yang ke-6. Okay, saya labelkan dululah multiple selection. Okay, kita akan buat macam biasa, problem analysis, pseudocode dan juga flowchart. Okay. Okay, cuba pilih 2 soalan. Number 4, madam. Number 4. Okay, baik, kita akan buat number 4. Lagi satu. Number 4 saya akan tunjuk. Lagi satu adalah kita akan buat sama-sama. Pilih satu lagi soalan. Nombor 7.
Nombor 7. Okey, baik. So, kita ada, oh okey, baik. Bagus pilihan soalan ni. Saya sediakan box dia dulu. Okay, so ini adalah problem analisis. Ini adalah, saya nak buat apa ya? Flowchart kat situ ke? Flowchart lah. Okay, flowchart ini adalah pseudocode. No. Pseudocode kat sini. Sebab flowchart dia panjang kan? Flowchart. Dan juga ini Java ya. So kita ada dua soalan. Soalan nombor 4 dan soalan nombor 7. Ini adalah soalan nombor 4. Question number 4. Dan this is question number 7. Madam, kalau nak add on one more question boleh? Okay, boleh. Number 8. Number 8. Alright. Thank you. Sama-sama. Okay, number 8. Soalan lain pun kita akan buat juga nanti. Maybe sebab sekarang ni kita fokus kepada untuk kita nak cover bagi persediaan UPS 1. Kat sini ada banyak soalan, ada 9 kan. Kita akan cubalah mencari masa untuk jawab semua. Kalau tak sempat awak boleh buat dan kita boleh try semak jawapan. Tengok kita buat input, proses dan juga output. Okey, jadi dalam soalan ni, soalan number 4, kita lihat dulu apa output yang kita nak cari. Siapa boleh bagi tahu apa output yang kita nak cari? Apa output? Saya bukakan soalan dulu. Boleh juga anda type dekat komen apakah dia punya output. Sebab dalam soalan kita mesti tahu macam mana nak tentukan output. Total amount. Yes, betul. Bagus. Okay. Total amount. Kita buka dulu. Okay, boleh nampak dekat situ dia sebut output the amount to be paid. Jadi kita simplifykan, boleh buat total amount ataupun nak buat amount sahaja pun boleh. Cuba simplifykan kita punya penggunaan perkataan. Sementara dia loading, saya tulis dulu. So yang kita nak paparkan adalah total amount ataupun amount sahaja. Jadi kalau saya pakai amount sajalah kot. Kita cuba ringkaskan. Tapi nak buat total amount pun boleh, total purchase pun boleh, purchase pun boleh. Jadi proses kita akan tulis determine whether. Determine whether. Apa yang kita nak conditionkan dekat sini? Code is equal to A or B or C. Okay, itu adalah penulisan dia punya proses. Cuma satu lagi option macam mana nak tulis proses bila ada banyak condition. Okay, saya tambah dekat sini ya, proses. Saya buat warna biru lah. Okay, proses ni second option ya. Determine amount based on code. Okay, ini kalau tak dapat nak buat dalam bentuk ayat yang panjang macam ni, buat dalam bentuk ayat yang ringkas. Iaitu determine output based on input. So input kita adalah code. Sebab kita nak determine code. Sebab tu input kita adalah code. Okay.
Ini adalah option yang kedua ya. Boleh juga tulis begini. Atau proses determine amount based on code. Amount ini adalah output, code ini adalah input. Okay. Settle untuk problem analysis. Sekarang kita akan cuba buat pseudocode. Okay, start. Kemudian kita akan read code. Kenapa read code? Sebab kita nak check dekat sini code dia adakah A, B ataupun C. Dan dalam soalan dia ada sebut juga. Soalan dah buka belum? Tak buka lagi. Dia ada sebut juga satu lagi iaitu accept code and quantity of one product purchase. Jadi satu lagi adalah quantity. Dia ada sebut di dalam soalan. Jadi kita masukkan. Jadi input kita dekat sini satu lagi adalah quantity. Jadi kena careful. Mungkin masa buat problem analysis kita tak perasan sebab kita nak fokuskan kepada condition. Tapi bila kita baca balik soalan ada dia minta quantity. Jadi masukkan quantity. Lepas kita dah masukkan quantity, kita pun nak mula buat selection. Okay, mulakan dengan if. Kemudian diikuti oleh condition. Apa conditionnya? Ingat mata kita code equal A. Okay, A huruf besar. Adakah code equal A? So A ni kita letaklah satu tanduk. Okay, perlu letak tanduk tak? Okay, sebab menandakan dia adalah char ataupun karakter. Kalau nampak satu tanduk ni dia adalah char ataupun karakter. Okay. If code sama dengan A, ada satu tanduk sebab dia karakter. Okay, ataupun saya tak letak dulu. Tak letak tak boleh sebab nanti kena declare karakter. Kemudian kalau kod dia sama dengan A, jadi kita nak kira dia punya amount. Jika kod dia A, jika true, ini indent sedikit Amount sama juga dengan quantity. Ni ambil quantity ni. Quantity akan darab dengan berapa harga dia? 32.10 dan tak perlu letak RM semua tu. Okay. Ini jika kod dia adalah A. Jika tidak, maksudnya dia ada else if. So kita letak dekat bawah ini. Else di depan bukan if else tapi else if. Okay, else if. Okay, saya anjak sedikit supaya boleh nampak dia punya partner dia. So jika kod kita adalah B, apa pula kita nak buat? Amount sama juga yang tadi. Saya copy yang ni je lah. Okay, dia tak nak copy Kuantiti darab dengan untuk kod B harga dia lain 75.30. Okey, kemudian kod yang terakhir, yang ni ada option juga ni. Kod yang terakhir, kalau kita nampak dia nak kod C tapi boleh juga kalau awak nak letak, bila last kali biasanya kita akan letak else, kita tak payah tanya lagi. Else terus. Okey, kita terus letak else tak perlu ada condition. So kita akan terus tulis amount sama juga dengan quantity darab dengan 24.60. Okay, dan lepas tu jika dah habis kita apa yang kita nak pilih, jangan lupa tutup dengan and if. Okay, tutup dengan and if. Lepas dah tutup and if dah habis baru kita display. Apa yang kita nak display? Kita nak display amount. Kemudian kita akan stop.
Okey, begitu. Boleh ke? Oh, besar sangat Okay. So yang ni display amount, pastikan dia konsisten. Kalau amount kita di sini, kita nak display amount, pastikan di dalam formula semua menggunakan perkataan amount. Baru dia boleh panggil balik dekat bahagian display. Okay, boleh ke untuk soalan ni? Clear? Alright, sekarang saya akan tunjukkan macam mana cara nak tukar kita punya multiple selection kepada bentuk flowchart. Okay, so saya akan sambung dekat sini. Okay, multiple selection ya. Macam mana rupa flowchartnya. Ni kita buat sama-sama ya. Apa yang Madam buat ni awak terus buat dekat buku masing-masing. Tak perlu buat nanti, buat je sekarang. Okay. So dia ada banyak diamond nanti dekat sini. Madam cubalah buat yang terbaik. Okay, so kalau diamond ni true, biasanya true dia akan duduk di tepi ya. Dia akan duduk di tepi ni. Tak pergi tepi tapi bolehlah kot. Okey, saya turunkan ke bawah lagi. Okey, susun. Condition mesti semua tersusun di bawah ya. Condition semua susun di bawah. Okey. Kemudian else ni tak ada. Else tak ada. Ini tidak perlu. Okey, else ni tak perlu. Buang dia. And if pun tak perlu. Okey, kemudian display dan juga stop. Okey, else tak perlu tulis. Yang perlu tulis adalah condition sahaja. Okey, saya akan cuba draw. Okay, start. Okay, read parallelogram. Okay, diamond. Bila ada condition mesti bentuk diamond. Okay. Kemudian kena ada labelkan true ataupun false. So kalau true di sini. Okay. Tarik ke. Kalau false dia ada condition. Cuma tak perlu tulis else if ni. Okay, tak perlu letak else if. Terus letak if sahaja pun boleh. Okay. Buat lagi diamond. Dan pastikan labelkan dengan true dan juga false. Okay, jika true, ini statement yang dia akan keluarkan. Okay, manakala jika false, dia akan keluarkan formula ni. Okay, kemudian saya kecilkan sikit. Okay, mana nak tarik ni? Okay, so yang ni display bentuk parallelogram. Turun sini. Stop. Okay. Jadi kat mana kita nak tarik, pastikan kita tahu bahawa kalau output kita yang ini, jika kod kita A, kita akan kira yang ini. Jadi kalau nak kira yang ini, maksudnya kita akan display amount yang ini. Jadi nak display amount, mesti pergi dekat bahagian display amount. Okay, kita mesti tahu mana kita nak pergi. Sebab ini adalah selection, dia akan pilih either A or B ataupun else. Dia letak arrow sikit kat sini dan letak arrow di sini. So itulah dia flowchart untuk soalan ini. Okay, yang false ni, yang else tak perlu letak condition. So, saya akan letak kat sini.
Okey, boleh ke? Ada soalan sebelum saya teruskan dengan soalan yang kedua? Ada sebarang masalah? Okey, ini flowchartnya. Okey ke? Boleh saya teruskan dengan soalan nombor 7 ataupun ada sebarang persoalan? Okay, madam. Okey, baiklah. Kita akan pergi kepada soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7 kita cuba buat sama-sama. Siapa yang boleh masuk kat sini, jom masuk. Jom kita cuba hasilkan jawapan untuk soalan nombor 2 bersama-sama. Okey, cuba. Okey, so saya akan buat untuk IPO dulu. Proses dan juga output. Jadi untuk soalan nombor 7, soalan dah terbuka ke belum? Okey, dah buka dah. Lambat pula dia buka lambat tu tak nak scroll ke lambat. Saya rasa saya dah download tapi tak apalah. Okey, output apa yang kita nak cari soalan nombor 7? Apa outputnya? Calculate water bill. So kita nak cari bill. Letak je bill dekat situ. Tak payah buat ayat panjang-panjang. So di sini kita akan tulis determine whether, determine whether, apa yang kita nak determinekan tu? Nampak tak dia tulis kat situ usage first additional. Kita nak determine usage. Determine whether usage less equal 20. Lepas tu or equal additional 20, 40 lah. 40 or more. Okay. Dan untuk proses ini kita boleh tulis juga dalam cara yang lain. Atau determine bill based on usage. Ini yang paling simple lah. Okay. Sebab nak tulis banyak-banyak condition kan, tulis yang ini on usage. Okay. So lepas ni saya akan pakai yang simple ini sahaja. So input kita adalah usage. So macam tu cara nak tentukan untuk problem analysis. Okay, untuk pseudocode start, kemudian kita kena read. Reconnecting sekejap connection terputus pula. Read apa kat situ? Read usage. Okay, read usage. Kemudian kita ada 3 condition. Korang buat apa-apa dah ni? Ini dah looping. Exercise 5, exercise 6. Okay, betul soalan nombor 7. Okay, yang ni dia. Usage first 20. So ini kita dah tahu ini adalah if, else if, yang last kali adalah else. So untuk 20, if usage less equal so saya akan cari simbol, insert special character, less equal, okay, less equal 20. Jangan lupa ini adalah F lah, dan ini adalah if. So kalau usage dia less equal 20, berapa dia kena bayar? Okay, bill dekat tulis kat situ charge. So awak nak tulis charge ke bill? Kalau output kita bill, kita letak bill lah. Kalau nak letak charge, boleh tulis charge. So sebab saya output saya dah tulis bill, jadi saya akan tulis kat sini bill equal 40% per meter padu. So 40.4 times dengan
usage. Okay, jangan darab dengan 20 pula sebab kita tak tahu usage dia berapa. Mungkin usage dia 10, mungkin 15. Okay, jadi darab dengan usage. Berapa usage dia kita darab. Itu jika if. Sekarang saya akan buat pula untuk condition yang kedua, iaitu ada else if. Okay. So untuk else if, dia ada additional 20. Maksudnya kat sini dia 40 meter padu lah. Okay, 40. Jadi kalau 40, maksudnya 20 yang pertama tu dia dah kena bayar. Sebab ini adalah additional. Yang ni kekeliruan berlaku di sini. Okey, di sini kita kena buat yang ni 0.4 darab dengan 20. Sebab apa 20? Sebab untuk first 20 tu. First 20. Okey, faham kan? Dan additionalnya, yang ini yang kekeliruan. Iaitu usage kena tolak dengan 20, baru darab dengan 0.2. Okey, yang ini ni, macam mana boleh faham tak? Yang ini. Sebab ini adalah additional. So 0.4 darab 20 ini maksudnya untuk 20 meter padu yang pertama. Balance dia mestilah usage tolak 20. Kenapa tolak 20? Sebab 20 kita dah kira kat depan. So balance dia, additional dia baru darab dengan 0.2. Okay, boleh tak? Faham tak benda ni? Tapi untuk 0.4 darab 20 ni tak perlu kita letak 0.4 darab 20. Kita terus letak nilai apa? 8. Terus letak nilai 8. RM8 kan? Terus letak nilai 8. Okay, so kurungan tak perlu dah. Boleh tak? Mana datang 8 ni? Okay. Kemudian barulah kita buat untuk else. Barulah kita buat untuk else. So else tak perlu ada condition. Terus kita kira bill, dia kata extra usage. Maksudnya lebih daripada 40. Jadi kalau lebih daripada 40 bermaksud yang kat sini tadi 8 untuk 20 yang pertama. Manakala untuk 20 yang kedua, iaitu 20 kena darab dengan berapa sen? 20 sen. 0.2. Ini untuk 20 yang kedua. Barulah kita tambah dengan usage tolak 40 darab dengan 0.1. Okey. Macam mana saya nak cerita ni? Ini adalah 20 meter padu yang pertama, 20 meter padu yang kedua dan ini adalah yang ekstra. Yang ekstra kita kena tolak 40. Sebab apa tolak 40? Sebab 20 pertama RM8, 20 kedua RM4. Tulis siap-siap nilai dia. Okay. So that's why dia kena tolak 40. Sebab 20 pertama dan 20 kedua dah ada kat sini. Baru darab dengan 0.1. Okay, so saya tutup kurungan. Lepas tu 8 tambah 4 ni nak tambah siap-siap pun boleh, 12 pun boleh. Ni tak nak letak 8 tambah 4, tulis 12 terus pun boleh. Mana datang 12 ni? Saya dah cerita dah tadi. Okey, kemudian barulah kita tutupkan dengan and if. And if tutup. Kemudian baru kita display bill. Okey, barulah kita display bill. Display bill. Dan stock. Okey. Boleh? So dia kelirunya di bahagian pengiraan ni. Yang ni kena praktis selalu. Kena fahamkan dia punya situation, kena keep practice. Sebab ini soalan exam dia macam ni lah. Ini lebih kurang soalan exam. Okay. Alright. So sekarang saya akan cuba tukarkan pseudocode ini kepada flowchart. Kalau ada soalan boleh tanya ya. Kalau tak ada saya akan teruskan saja dengan lajunya. Kalau ada soalan tanya ya. Tanya. Jangan simpan-simpan. Okay, start. Lepas tu kita ada read. Letak je dekat tengah semua benda. Dan conditions kita susun di tengah-tengah. Condition susun. Dia punya statement letak kat sebelah tepi. Dia tak mau ikut Statement.
Apalah letak kat sini. Statement letak tepi. Sepatutnya dia kena sebaris lah tapi saya cuba enter lah. Tak boleh juga. Dia tak nak selari. Oh, saya dah tahu dah. Okay. Sebab takut awak ingat dia tak perlu selari. Ni kena selari. Macam tu. Okay, kemudian yang kedua. Dan kita boleh buang lah. Else ni buang. Dan benda ni letak dekat tepi dia. Okay. Jauh sangat Kemudian else tak perlu letak. Else ni tak perlu buang. Terus tinggal dia punya statement yang kita nak execute tu. And if pun tak ada, buang. Display. Dan kemudian stop. Yan, buat terus. Okay, start. Sorry, bentuk dia tak elok lah. Pastikan bentuk capsule ya. Kemudian input parallelogram. Okay. Condition, bentuk diamond. Dan pastikan ada true dan juga false. Ini jika true, ini jika false. So kalau true ada proses yang kita nak buat. Okay. Kalau false ada lagi satu diamond. Dan ini adalah true, manakala ini adalah false. So kalau true ada proses yang kita nak buat. Dan bila false, kita tak payah tanya lagi lah dia punya condition. Kita terus kirakan dia untuk dia. Kemudian display. Dan stop. Ya. Okay, buat arrow sikit dan arrow di sini. Okay, boleh ke? Dia cabaran dia di bahagian formula tu sahaja. Saya akan masukkan di sini ya. Untuk flowchart. Okay. So itulah dia flowchart untuk soalan nombor 7. Ada satu soalan lagi, soalan nombor 8. Boleh tak saya nak minta awak semua cuba untuk soalan nombor 8. Saya bagi masa 5 minit. Cuba soalan nombor 8, nanti saya akan perbetulkan. Soalan nombor 8. Buat IPO, pseudocode. Saya macam ni lah, kita buat IPO dengan pseudocode dulu. Bila saya dah semak kedua-duanya, baru buat flowchart. Nanti penat je buat flowchart kalau pseudocode tu salah. Buat problem analysis dengan pseudocode dulu. Dah betul, baru saya akan minta awak buat flowchart. Untuk soalan nombor 8. Ini soalan nombor 8 Okey, cuba buat. Cuba try. Cuba test. Soalan nombor 8, calculate phone bill. Lebih kurang macam soalan nombor 7 juga. Okay, 5 minit daripada sekarang. Ada 3 orang yang masuk dekat drive ni, yang lain pun boleh masuk. Ataupun kalau nak hantar dekat Telegram pun boleh kot. Ataupun boleh type juga dekat ruangan chat di apa? Type dekat chat di Google Meet. Sementara tu saya akan ambil kehadiran. Buat dulu.
Okay, buat dulu betul atau salah madam tak kisah. Yang penting awak cuba dulu generate idea. Okay, so determine dia, okay, untuk problem analysis betul, selesai. So kita pergi kepada pseudocode. Okay, tak apa kalau formula, saya tak yakin lah formula, tak apa. You just bagi saja apa idea yang you ada, apa yang you faham, apa yang you rasa itu yang ada dalam fikiran awak, tulis sahaja. Jangan risau betul atau salah tu, tak perlu risau. Okay, teruskan ya. Mana ni? Mana tak muncul-muncul ni? Apa berlaku? Ha? Kenapa tak ada ni? Macam mana nak bincang? Saya dah bagi 3 contoh rasanya tadi kan? 3 ke 2? 2 contoh dah. Okay, cuba. Cuba letak je apa-apa idea kat sini. Nanti Medium akan bantu. Okay, letak dulu. Kalau tak ada, Medium tak bantu. Cepat, kita nak UPS dah Jumaat ni. Tulis dulu. Yang lain boleh try masuk Google Drive. Link Google Drive pun ada dekat pin message. Ya?
Okey, mana ni? Allah Akbar, macam mana ni? Macam mana ni? Risau saya. Apa berlaku dekat awak sekarang? Ada dekat tele madam. Ada dekat teli. Okey. Baik, saya buka teli. Ada dekat teli. Oh, Hana dah buat dah. Okay, thank you so much. Saya cuba tengok dekat teli. Rasa teli saya tak connect lagi kot. Saya stop sharing sekejap Rasa tak connect lagi. Segan pula saya nanti nampak message. Okay. Sana. Thank you Hana sebab cuba. Apa saya nak buat ni? Oh, Telegram saya. Lah, saya tak connect lagi. Alamak, kod pula dah. Sekejap ya, saya kena masuk kod kan dulu. Ataupun kalau Hana boleh masuk dekat dalam teli saya siap-siap. Dekat dalam teli pula dah. Dekat dalam. Sebab saya tak boleh nak connect dekat sini. Boleh masuk through dekat drive tak? Sebab saya kena Saya sekarang try. ni kena okey baik. Saya pun try log masuk. Dia tak nak masuk. Saya try lagi sekali. Okey, macam nak boleh dah ni. Okey, boleh dah. Okey, saya dah boleh dah masuk. Sekejap saya sila semak dulu. B1T3. Okey, saya dah ambil dah. Okey, saya dah boleh dah. Saya akan share screen sekarang. Thank you ya kehadiran penuh hari ni. Saya dah ambil dah attendant tadi. Terima kasih. Sekejap. Saya tak nak share lagi screen pula. Okey dah. Mana skrin saya? Okey, sudah. Okey, boleh nampak ya skrinnya? Okey, so ini jawapan yang telah dikongsikan. Bagus sangat. Kita try semak betul ataupun tidak. Tapi apa pun tahniah sebab berani cuba kan? Okey, kita tengok dulu untuk yang pertama. Less 50 tak ada diskaun. Okey, jadi kita tengok dekat sini ada start, ada read usage. If usage kurang daripada 50, betul. So, no discount maksudnya dia kena bayar RM50. Pandai, bagus. Else if usage kurang daripada 100, kita tengok sekejap less 100. Okay. So berapa dia kena bayar? Ada dapat 5% discount. So yes, very good. Pandailah. Seterusnya ada else, betul. Yang ini tak ada tolak-tolak kalau 100 dan ke atas ada 20% discount. Else, yes, betul. Betul, bagus, perfect, very good. Betul sayang, tahniah, pandai. Okay, cuba buat flowchart. Yang ni tak ada tolak-tolak sebab dia bukan kata next, additional tak ada. Dia bagi tahu terus kalau 50 berapa diskaun. Tak ada tolak-tolak yang ni. Okay, bagus, betul. Okay, saya akan letak di sini ya. Okay, sila buat untuk flowchart pula. Tahniah Hana, very good, bagus. Soalan ni sedikit berlainan dengan apa yang saya dah buat tadi sebab dia tak ada sebarang penolakan. Yang tadi ada tolak 20 pertama, 20 kedua. Yang ini lain. Okay, kita proceed dengan flowchart. Kalau dah send dekat Telegram, inform saya akan rujuk Telegram Sebab sekarang saya duk tengok check dekat Google Meet. Okay. Buat flowchart.
Okay, cuba untuk buat flowchart. Saya tunggu di Telegram, boleh juga nak send message. Ini adalah last question kan? Last question. Madam, Ya, saya. ya nak tengok dekat pseudocode tadi. Mhm. Kenapa, okay, let's say kalau dia punya usage is less than 50, takkan nak bayar 50 juga? Oh yes, betul. Very good. So dekat sini sepatutnya adalah Usage. betul. Usage. Yes, very good. Pandai. Okay, usage. Okay, kalau usage dia 20, so dia akan bayar 20. Okay, thank you so much. Very good. Okay, thank you. Betul. Kan, kalau dia guna 10, takkan nak bayar 50. Betul. So, dia akan bayar dia punya usage sahaja. Kalau usage dia 20, so dia akan bayar 20 dekat sini. Alright. Betul, bagus. Ada lagi tak yang saya terkeles? Okay, thank you so much. Bagus. Boleh nampak kat mana yang kita perlu betulkan. Okay. Yang lain okay kot. Thank you. Maksudnya pandai dah tu. Maksudnya yang lain tu pun darab usage lah kan, bukan darab 100 ke? Salah. Ya, betul. Kena darab dengan usage. Pandai. Kena darab dengan usage sebab usage dia belum tentu lagi 100 kan. Mungkin 40, mungkin 50. So di sini kan usage. Okay, bagus. Lagi ada lagi tak? Yang lain. Yang ni yang kita mahu. Else usage. Okay, ada lagi tak? Okay, dah. Ada lagi? Sila check. Ada lagi tak yang lain? So bukan darab 100 ni sebab kita tak tahu dia guna 100 ataupun dia guna 40 ke 50. 40 di sini. Kalau dia guna 80. So 80 akan masuk dekat dalam condition yang kedua. Jadi 0.95 akan darab dengan 80. Okay, saya akan masukkan yang baru. Thank you so much. Pandai. Okay, next. Saya tak risau dah UPS awak ni. Thank you juga yang bantu. Dan main idea tadi daripada Hana, thank you. Dan yang bantu untuk nampak lagi jelas dia punya operation ni. Bagus. Aish. Okay, thank you so much. Ada lagi tak? Sekarang baru boleh buat flowchart Kalau saya ada tersilap mana-mana, awak boleh je betulkan saya. Okay. Kita tunggu flowchart pula.
Okay, kita tunggu flowchart ya. Dekat tele belum ada lagi yang share. Okay, dah nampak dah ada flowchart yang muncul. Thank you Yuva. Okay, kita teruskan. Thank you juga. Kita tengok beberapa flowchart yang telah dihasilkan. Dan Media harap selain daripada Yuva, Auni dan juga Hana pun mampu buat juga ya. Sebab yang kongsi jawapan ni memang confirm insyaAllah boleh buat. Yang lain tu harap mampu buat juga macam rakan-rakan kita ni. Okay. Mana tadi? Saya baru nak ambil Auni punya. Mana Auni punya? Okay, tak apa, saya semak yang ini dulu. Tak apa, boleh je share. Kalau bidang. Okay, so usage. Kalau saya ada silap, tegur je. Okay. True, false. So usage. Ada true, false. Betul. Yes, bagus. Perfect. Betul. Okay, Tanya. Okay, so inilah jawapannya untuk flowchart. Okay, untuk Java kita akan buat kemudian. Kita fokus dulu kepada UPS 1. Ya saya. Nombor 7 tu saya tak faham. Nombor 7. Okey, kita tengok nombor 7. Dari segi formula dia ke? Yang condition nombor 3 tu. Condition nombor 3. Formula dia lah kot. Yang ni lah kan confirm mana datang benda ni kan? Betul tak? Okey, so saya buang balik. Okey, untuk condition nombor 3, saya tambah dekat sini ya. Extra usage. Kata kalau saya punya usage, katakan usage saya sebab dia nombor 7, 70. So berapa saya kena bayar? Jadi kita cuba tengok condition. Untuk 20 pertama, saya kena bayar 40 sen, betul tak? Jadi 20 pertama akan darab dengan 0.4. Yang ni boleh terima. Tambah dengan yang kedua. 20 juga kan yang kedua, tapi harga dia 20 sen. Okey, jadi balance saya berapa sekarang? Ini dah 20, 40, so balance saya 30 kan? 30 akan darab dengan 0.1. Okey, boleh tak sampai sini? Boleh. Okey, sekarang yang di depan ni tak ada masalah, dah clear Yang di belakang ni. Tapi sebelum saya buat yang di belakang ni, ini tak settle lagi. Sebab dia tak semestinya 30. Orang lain mungkin lebih ataupun kurang. Tapi sebelum tu saya nak settle yang di depan ni dulu. Kalau 20 darab 0.4, kita akan dapat RM8. Tulis siap-siap nilai dia. Kalau 20 darab 0.2, kita dapat RM4. So kalau 8 tambah 4, dapat terus 12. So terus letak nilai yang sepatutnya macam tu. Boleh tak? Kemudian 30. Mana datang 30 ni? Mana datang 30? 30 ini datang daripada usage tolak dengan 40. Macam mana saya dapat macam ni? Usage kita berapa? Usage kita 70. Tolak 40. So tinggal dapat tak 30?
Dapat 30 kan? So 30 ni lah yang kita akan darab dengan 0.1. Jelas tak? Ataupun kalau confuse kita jangan cantum. Okey, saya kekalkan macam ni. Cuma yang ni saya terus letak 8 8 tambah dengan 4. Okey, so 30 ni adalah datang daripada usage tolak dengan 40. Sebab apa tolak 40? Sebab 20 pertama dan 20 yang kedua. So balance dia baru kita darab dengan 0.1. Okey, settle? Boleh? Boleh. Okey, ada soalan lain lagi? So kalau tak ada untuk exercise 6, you boleh buat lagi soalan-soalan lain dan boleh je send untuk medium semak. So untuk discussion multiple selection sampai sini sahaja. Dan boleh cuba soalan-soalan lain. Okay, so medium stop recording dulu.